Para penonton sekalian, kami mengajak anda untuk bersama kami dalam usaha mengumpulkan dana infak infrastruktur Masjid Ar-Raudhah dengan kemudahan yang tertera. Saya mendoakan semoga para penderma sentiasa diluaskan rezeki dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar itu adalah benar dan permudahkanlah bagi kami untuk mengikut kebenaran tersebut. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang batil itu adalah batil dan permudahkanlah bagi kami untuk menjauhkan diri daripada kebatilan tersebut. Wahdina limaktulifa fihi minal haqqi biiznik. Bila kami petunjuk dalam isu-isu yang diperselisihkan dengan izinmu, innaka tahdi man tasha' ila sirati mustaqim. Sungguhnya engkau lah memberikan petunjuk kepada siapa yang kau inginkan ke jalan yang lurus. Na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pertama dan utama terimalah salam ukhuwah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu sekali lagi pada pagi hari ini, kan, pada hari Khamis ni, untuk sama-sama kita menerokai perbahasan-perbahasan baru berkaitan dengan kitab 20 pengajaran berkaitan fake vaksin. Jadi sebelum saya mulakan pada pagi hari ini, izinkan saya untuk kita ulang kaji sikit apakah poin-poin penting yang telah kita sentuh pada sesi yang lalu. Jadi pada sesi yang lalu kita simpulkan dua poin yang penting. Poin yang pertama yang kita rumuskan pada sesi lalu adalah terdapat banyak dalil dalam Al-Quran yang menunjukkan bahawa tawakal yang sebenar-benarnya tidak menafikan kepentingan usaha. So kita dah bahaskan panjang lebar. Kita mengatakan kefahaman terhadap istilah tawakal, tawakal yang sahih, tawakal yang hakiki, yang sebenarnya yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menggabungkan antara usaha dan meletakkan pergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dah kongsi beberapa potong ayat Al-Quran yang menyokong perkara tersebut. Pertama sekali adalah surah An-Nisa ayat 102 berkaitan dengan salat dalam keadaan peperangan. Dalam Al-Quran diperintahkan kepada Nabi SAW dan juga kepada para sahabat dalam keadaan perang pun wajib mendirikan salat. Dan dalam keadaan perang, dalam keadaan solat pun wajib ataupun diperintahkan untuk mengangkat senjata sebagai mengambil langkah berjaga-jaga. Dalil yang kedua yang kita kongsi adalah berkaitan dengan surah Al-Jumu'ah ayat 9 dan 10 yang mana Allah Subhanahu wa taala bukan sahaja memerintahkan golongan para lelaki untuk menghadirkan diri bagi solat Jumaat, tetapi selepas daripada selesai solat Jumaat, Allah Subhanahu wa taala benarkan, kan, bagi orang-orang Islam untuk bertibaran dekat muka bumi ini mencari limpah kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Mencari rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang ketiga yang kita kongsi adalah tentang surah Al-Baqarah ayat 197 yang ada kaitan dengan haji. Hatta dalam ibadah haji pun Allah Subhanahu wa taala perintahkan orang-orang Islam yang melaksanakan haji hendaklah membawa bekalan. Jadi kita bukan hanya bergantung kepada Allah, tapi kita juga melakukan usaha kita, iaitu dengan menyiapkan bekalan bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji.
Poin yang kedua yang penting yang kita rumuskan pada sesi lalu, bukan sahaja dalam Al-Quran ada dalil yang menunjukkan tentang kepentingan usaha, tetapi apabila kita melihat kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita dapati juga ada dalil yang menunjukkan yang tawakal tidak menafikan kepentingan usaha. Dan kita telah pun mengupaskan 3 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama adalah hadis yang berkaitan dengan burung mencari makanan. Nabi SAW menyifatkan orang yang bertawakal tu umpama burung yang pada pagi hari dia dalam keadaan lapar, kemudian dia keluar mencari makanan, kemudian petang hari dia balik semula dalam keadaan perutnya dah kenyang dah. Itu merupakan contoh yang diberikan oleh Nabi SAW. Nabi beri contoh burung kan. Jadi perbuatan burung untuk keluar mencari makanan itu menunjukkan yang tawakal tu tidak menafikan kepentingan usaha. Yang kedua adalah kita kongsikan tentang hadis berkaitan dengan mengikat unta. Kan sahabat Nabi SAW yang tanya dekat Nabi sama ada dia biarkan saja unta dia ataupun dia perlu ikat unta baru dia buat urusan yang lain, maka Nabi SAW pesan kat dia ikat dulu unta baru buat urusan yang lain. Itu menunjukkan yang tawakal yang hakiki memerlukan juga kepada usaha. Dalil yang ketiga yang kita kongsi pada minggu lepas adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari berkaitan dengan galakkan bekerja. Hatta golongan para anbiya, mereka juga bekerja. Itu menunjukkan yang tawakal yang sebenarnya tidak menafikan tentang kepentingan usaha. Itu merupakan poin-poin yang penting yang telah kita kongsi dengan antum pada sesi yang lalu. Pada pagi hari ini, kita nak beralih kepada soalan yang baru, iaitu soalan yang ke-14 daripada kitab 20 pengajaran berkaitan fake vaksin. Apa soalan yang ke-14 ni? Soalan ke-14 berbunyi, adakah terdapat dalil di dalam Al-Quran atau Sunnah yang menyokong prinsip mencegah adalah lebih baik daripada mengubati? Jadi ada satu prinsip ni lah yang seringkali kita dengar baik dalam bahasa Inggeris ataupun dalam bahasa Melayu. Dan prinsip ni pun ada juga kan, ada pepatahnya dalam bahasa Arab. Orang Inggeris, dalam Inggeris, bahasa Inggeris kita kata prevention is better than cure. Itu dalam bahasa Inggeris. Kalau dalam bahasa Melayu, seringkali disebutkan mencegah adalah lebih baik daripada mengubati. Dalam bahasa Arab, ada disebutkan al-wiqayatu khairun minal ilaj. Jadi, mencegah tu lebih baik daripada merawati ataupun mengubati. Ada yang bertanya, Ustaz, ada ke dalil daripada Al-Quran, ada tak ayat-ayat Quran ataupun daripada hadis Nabi SAW yang menyokong prinsip ini? Prinsip yang kita masukkan adalah mencegah adalah lebih baik daripada mengubati. Hari ini kita lihat, especially dalam keadaan wabak COVID-19 ni, kita lihat ada banyak langkah-langkah preventive measures, langkah-langkah pencegahan kan yang diwajibkan bagi kita untuk mematuhinya. Keluar kena pakai pelitup, kan itu termasuk dalam mengambil langkah pencegahan. Diri jangan rapat-rapat sangat. Kan kalau berada di luar dengan orang lain, di masjid pun sama, solat dalam keadaan ada jarak, kan, dan bukan kita diri rapat-rapat dengan makmum di sebelah. Dan banyak lagi lah preventive measures. Termasuk dalam langkah pencegahan adalah mengambil vaksin. Kan, itu termasuk dalam mengambil langkah pencegahan. Jadi di sini timbul satu persoalan. Prinsip mencegah adalah lebih baik daripada mengubati ataupun merawati. Ada tak sandarannya dalam Al-Quran ataupun hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apa jawapan dia? Jawapan bagi soalan yang ke-14 tadi adalah prinsip tadi itu, iaitu mencegah adalah lebih baik daripada mengubati,
adalah sebuah prinsip yang selari dengan ajaran Islam. Bila kita kata selari dengan ajaran Islam, maksudnya adalah dia selari dengan ajaran Al-Quran. Dia selari dengan ajaran hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita ni orang-orang Islam, para alim ulama kita, bila mereka mengeluarkan fatwa, bila mereka mengeluarkan hukum, dua sandaran utama mereka adalah Al-Quran dan juga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada juga sandaran-sandaran yang lain, seperti qiyas, kan, seperti kesepakatan para ulama, seperti kemaslahatan, ada banyak sandaran yang lain juga. Cuma dua sandaran utama para ulama kita, the two main references ataupun sources dalam the formulation, penggubalan fatwa adalah daripada Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran sebagaimana kita maklum merupakan kalamullah. Al-Quran merupakan kata-kata Allah, the speech of Allah. Apa sahaja yang terkandung dalam Al-Quran adalah benar. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pandangan. Dalam Quran, Allah does not give an opinion. Dia tak macam kita kan. Kita kadang-kadang kita bagi opinion, bagi pandangan, and pandangan kita kadang-kadang betul, kadang-kadang salah. Allah Subhanahu wa taala speaks the truth. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kebenaran. Jadi Al-Quran itu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mengandungi kesilapan. Semua dalam Al-Quran adalah benar. Sama juga dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sudut menyampaikan risalah, daripada sudut menyampaikan message, daripada sudut menyampaikan ajaran-ajaran agama. Allah Subhanahu wa taala pelihara Nabi kita sallallahu alaihi wasallam daripada menyampaikan sesuatu yang salah. Jadi ada banyak dalil sebenarnya apabila kita melihat kepada Al-Quran ataupun sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyokong prinsip yang berbunyi mencegah adalah lebih baik daripada mengubati. Prevention is better than cure. Apa dalil dia? Itu yang kita nak terokai pada pagi ini. Apa contoh-contoh dalil yang menyokong prinsip mencegah adalah lebih baik daripada mengubati? Ada 3 dalil yang kita nak kongsi pada pagi hari ini. Dalil yang pertama yang saya nak kongsi adalah dalil ataupun hadis yang mana intipatinya menyebutkan tentang melarikan diri daripada penyakit kusta sebagaimana yang diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari. Jadi ada dalam sepotong hadis yang kita akan tayangkan sebentar nanti, Nabi SAW pernah perintahkan orang-orang Islam. Nabi perintahkan kepada para sahabat untuk melarikan diri, menjauhkan diri daripada penyakit kusta. Dan hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Pada kesempatan ini saya nak ajukan satu soalan pada antum yang barangkali sedang mengikuti kuliah duha kita pada pagi hari ini. Tadi saya sebut kitab Sahih Bukhari. Dan biasalah kita kalau dengar kitab Sahih Bukhari, imam yang mengarang kitab Sahih Bukhari kebiasaannya digelar sebagai Imam Al-Bukhari. Cuma Imam Bukhari ini bukan nama betul ya. Imam Bukhari mempunyai namanya yang asal lah, nama yang lain. Jadi pada pagi hari ini saya nak ajukan satu soalan kepada yang mengikuti kelas kita pada pagi hari ini. Siapa pengarang kitab Sahih Al-Bukhari? Siapa namanya? Kita berikan 2 pilihan. Adakah pilihan A, iaitu Imam Muhammad bin Ismail, ataupun nama Imam Bukhari adalah pilihan B, iaitu Muhammad bin Yazid? Jadi apa pandangan antum? Boleh kongsi dengan kita dekat komen punya section. Nama Imam Bukhari ni siapa? Adakah A, Muhammad bin Ismail, ataupun B, Muhammad bin Yazid? Kalau ada yang nak
kongsi dengan kita kan pandangan antum. Bolehlah type kan sama ada A ataupun boleh type B lah. Jadi kita lihat dua nama ni macam nak dekat-dekat sama. Nama sama pun, cuma nama ayah yang berbeza. Ada pandangan daripada antum? Saya lihat ada sebahagian yang berikan pandangan dekat comment punya section. Ada yang tulis Ustaz. Jadi ada beberapa yang tulis A. Kan? Iaitu Muhammad bin Ismail. Kan? Jadi syukranlah saya ucapkan yang berikan komen pada pagi hari ini. And memang tepat sekali jawapan yang diberikan. Imam Al-Bukhari namanya adalah Muhammad bin Ismail. Kadang-kadang kita ni kenal seseorang ni berdasarkan gelaran dia sampai kita tak tahu dia punya nama asal dia. Dan ini kadang-kadang berlaku. Kan? Imam Bukhari, banyak orang gelar dia sebagai Imam Bukhari. Tapi nama asalnya adalah Imam Muhammad bin Ismail. Sama juga dengan imam kita, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ramai yang panggil Imam Syafi'i sebagai Imam Syafi'i. Sampai kadang-kadang terlupa siapa nama asal Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Nama Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris. Sama jugalah dengan sahabat Nabi SAW. Sahabat Nabi SAW, ada seorang sahabat ni yang paling banyak meriwayatkan hadis. Seringkali digelar sebagai Abu Hurairah. Tapi Abu Hurairah ni gelaran kan untuk dia, bukan nama dia. Nama Abu Hurairah radhiyallahu an adalah Abdul Rahman. Jadi kita pagi ni cuma nak test sikit lah, nak tanya antum tentang Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Seorang imam yang telah mengarang kitab Sahih Bukhari, dan kata para ulama kita, kitab Sahih Bukhari ini merupakan antara kitab hadis yang terbaik, yang paling sahih selepas daripada Al-Quranul Karim. Imam Al-Bukhari dilahirkan lebih kurang pada tahun 194 Hijrah. Kan? Dan dia mengarang sebuah kitab hadis yang cukup bernilai, yang nama pendeknya Sahih Bukhari, walaupun itu bukan nama asalnya. Nama asal kitab Sahih Bukhari ini lagi panjang. Dan Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, dia ni kalau nak meletakkan hadis dalam kitab Sahih Al-Bukhari, dia akan solat kan. Solat sunat terlebih dahulu. Kan? Minta petunjuk, minta assistance, minta bantuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Imam Bukhari ni dia meninggal ataupun wafat lebih kurang approximately pada tahun 256 Hijriah. Jadi apakah hadis yang dikongsi oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala? Dalam sepotong hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa firra minal majzum kama tafirru minal asad." Kan? Pendek je hadis dia. Apa maksud hadis ni? Maksud hadis ni adalah jauhilah penyakit kusta sebagaimana kamu larikan diri daripada singa. Jadi dalam hadis ni Nabi SAW perintahkan kepada para sahabat untuk melarikan diri, menjauhkan diri daripada penyakit kusta. Sebagaimana kamu larikan diri daripada singa. Jadi dalam hadis ni kita lihat Nabi SAW ajarkan kepada para sahabat. Nabi SAW perintahkan kepada para sahabat untuk mengambil langkah-langkah pencegahan. Bila Nabi kata jauhilah penyakit kusta, maksudnya abstain. Jangan dekat. Bila maksud jangan dekat tu maksudnya adalah ambillah langkah-langkah pencegahan. Jangan melakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita dijangkiti dengan penyakit-penyakit yang tertentu. Walaupun dalam hadis ini Nabi SAW cuma sebut tentang sejenis penyakit, iaitu penyakit kusta.
Tapi kata para alim ulama, this applies kepada apa jua jenis penyakit yang mana boleh menular, yang mana boleh menjangkit kepada orang lain. Dia tak semestinya penyakit kusta sahaja. Kalau di sana ada penyakit-penyakit yang lain, kalau kita berada close contact dengan orang tersebut, dengan pesakit tersebut, boleh mudah untuk menular penyakit tersebut kepada kita, maka kita juga perlu mengambil langkah-langkah pencegahan, menjauhkan diri daripada penyakit tersebut ataupun daripada pesakit tersebut. Jadi ramai di kalangan para ulama mazhab kita yang terdahulu, bila mereka syarahkan hadis ini, mereka mengatakan yang hadis ini menunjukkan tentang kepentingan bagi seorang Muslim untuk mengambil langkah-langkah pencegahan, menjauhkan diri daripada pesakit-pesakit yang menghidapi penyakit-penyakit yang tertentu, especially penyakit-penyakit yang boleh menular, penyakit-penyakit yang boleh berjangkit. Cuma di sini timbul satu persoalan. Nabi Ustaz, doktor macam mana Ustaz? Kan Nabi SAW suruh kita jauhkan diri kan daripada sebahagian penyakit yang tertentu yang ada kemungkinan boleh berjangkit. Tapi what about doctors? Bagaimana pula dengan keadaan doktor? Doktor ni dia punya tugas merawat. Bila merawat ni maksudnya kena come in close contact dengan pesakit tu. Jadi kata ulama kita, kalau golongan doctors ni diberikan pengecualian ataupun golongan nurses, jururawat yang memang tugas mereka adalah untuk membantu, untuk merawat pesakit-pesakit ni. Jadi kalau mereka termasuk dalam tanggungjawab mereka, tugas mereka kan untuk merawat, jadi mereka pun kenalah mengambil langkah-langkah pencegahan kan, barangkali dengan memakai jenis pakaian yang tertentu, pakai mask ni semua agar mengurangkan risiko kan daripada dijangkiti penyakit-penyakit yang sedemikian rupa. Apa pengajaran yang penting yang boleh kita raih daripada hadis yang pendek tadi? Yang pertama sekali adalah perintah daripada Nabi SAW kepada umatnya agar mengambil langkah-langkah pencegahan untuk mengelakkan diri daripada dijangkiti penyakit. Jadi Nabi pesan kepada umat, kan, kepada orang Islam tentang kepentingan mengambil preventive measures, langkah-langkah pencegahan, kan, mengelakkan diri daripada dijangkiti penyakit. Kan. Itu antara poin yang penting, kan? Itu antara the main message, antara ajaran utama yang cuba disampaikan oleh Rasul SAW. Jadi itu menunjukkan yang mengambil langkah pencegahan ni sebenarnya dia selari dengan ajaran Islam. Apa lagi pengajaran yang lain yang boleh dikeluarkan daripada hadis ni? Pengajaran yang kedua yang boleh dikeluarkan daripada hadis ini adalah mengambil langkah pencegahan selari dengan ajaran Allah di dalam Al-Quran. Walaupun kita belum lagi tunjuk kepada antum ayat Qurannya, sebentar nanti kita akan tunjukkan. Mengambil langkah pencegahan ni, dia selari dengan ajaran Al-Quran. Dan salah satu ajaran intipati ajaran Al-Quran adalah melarang seseorang daripada mencampakkan dirinya ke dalam kebinasaan. Kita ni orang Islam diharamkan daripada melakukan perkara-perkara yang boleh mencampakkan diri kita ke dalam kebinasaan, mencampakkan diri kita ke dalam kehancuran. Ataupun senang kata, kita ni dilarang melakukan perkara-perkara yang boleh memberikan kemudaratan kepada diri kita. Jadi sebab kita lihat dalam Islam, perkara-perkara yang boleh memberikan kemudaratan kepada kita, perkara-perkara yang boleh memberikan kemudaratan kepada orang lain, dan kemudaratannya adalah satu kemudaratan yang besar, kebiasaannya perkara tersebut diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Walaupun perkara tersebut barangkali mengandungi sedikit kebaikan, sedikit kemaslahatan. Kita pernah kongsi sebelum ni, dalam Islam, kalau satu perkara tu keburukannya besar berbanding dengan kebaikannya, kebiasaannya perkara tersebut diharamkan oleh Allah. Kita pernah beri contoh berkaitan dengan arak. Arak diharamkan, perjudian diharamkan, walaupun ada sedikit kebaikan. Apa kebaikannya Ustaz? Orang dapat profits, dapat keuntungan. Orang jual botol arak, jual air arak, kan dapat untung. Orang berjudi, ada kemungkinan, ada possibility yang dia menang. Dia dapat duit yang banyak. Walaupun tak dapat dinafikan, macam ada kebaikan, tetapi keburukan yang terhasil daripada minum arak dan daripada perbuatan judi ini melebihi, adalah jauh lebih besar daripada kebaikannya. Apa contoh ayat Al-Quran yang kita nak kongsi pada pagi ini berkaitan dengan larangan mencampakkan diri ke dalam kebinasaan? Sepotong firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 165. Yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Yang artinya, dan belanjakanlah harta benda kamu di jalan Allah. Dan janganlah kamu menjatuhkan diri kamu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, kerana sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi dalam this particular ayat ada beberapa pengajaran yang penting. Cuma saya nak berikan fokus kepada perkataan-perkataan dalam ayat ini yang directly related dengan perbincangan kita. Dalam ayat ini kalau kita lihat dekat tengah-tengah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, yang diterjemahkan sebagai dan janganlah kamu menjatuhkan diri kamu, janganlah kamu mencampakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Dalam ayat ini secara jelas Allah Subhanahu wa taala melarang seorang muslim daripada melakukan perkara-perkara yang boleh menjatuhkan dirinya ke dalam kebinasaan, ke dalam kehancuran. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja benda yang boleh membawa kita kepada kebinasaan, maka itu adalah dilarang. Dan kebinasaan yang dimaksudkan kat sini, kehancuran yang dimaksudkan kat sini boleh datang dalam pelbagai bentuk. Kadang-kadang kita melakukan perkara dan perkara tersebut boleh memberikan kemudaratan kepada kesihatan kita. Itu dilarang. Kadang-kadang seseorang itu melakukan sesuatu perkara, kemudian dengan melalui perbuatan tersebut, dia boleh menyebabkan seseorang itu tercedera, kan, ataupun badan dia luka. Dan kata para ulama kita juga, kadang-kadang kita melakukan sesuatu perkara, dia memberikan kita kemudaratan daripada sudut agama kita, daripada sudut spiritual kita. Dia tak semestinya sesuatu yang bentuk fizikal. Boleh juga dalam bentuk spiritual. Boleh juga yang ada kaitan dengan agama. Kita nak berikan contoh. Kalau yang ada kaitan dengan fizikal kita, kan, kita panjat bangunan tinggi-tinggi, tapi tak pakai macam perkakas-perkakas, safety gears ke apa, kan. Kemudian kita panjat bangunan tinggi-tinggi tanpa ada mengambil preventive measures, tak mengambil langkah-langkah keselamatan, tiba-tiba terjatuh. Boleh membawa kepada kematian. Itu kadang-kadang berlaku, tu yang kadang-kadang kita dengar dekat news, kan. Sebagian orang kan panjat bangunan tinggi-tinggi tanpa memakai alat-alat keselamatan, kan. Lalu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada yang di kalangan mereka yang meninggal dunia. Lakukan benda-benda, aksi-aksi yang berbahaya tanpa mengambil langkah-langkah keselamatan. Ini adalah satu bentuk, kata para ulama kita, satu bentuk mencampakkan diri ke dalam kebinasaan.
Termasuk dalam mencampakkan diri ke dalam kebinasaan, sebagaimana saya katakan tadi, adalah perkara-perkara yang boleh memudaratkan agama kita. Perkara-perkara, tindakan-tindakan yang boleh berikan kemudaratan kepada spiritual kita. Di kalangan para ulama tafsir mengatakan, seseorang itu bila melakukan kemaksiatan, dia bila melakukan perkara-perkara dosa, itu sebenarnya adalah satu bentuk mencampakkan diri ke dalam kebinasaan. Kita meninggalkan kewajipan-kewajipan kita sebagai hamba Allah. Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita melakukan sebahagian kewajipan tapi kita tak buat. Allah Subhanahu Wa Taala larang kita ataupun haramkan kita daripada melakukan sebahagian perbuatan dosa, kadang-kadang kita langgar. Kita transgress. Kan? The limit, batasan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mudarat ke Ustaz? Mudarat. Kan? Mudarat daripada sudut agama kita. Mudarat daripada sudut spiritual kita. Sebab itu kadang-kadang para ulama kita dalam kitab-kitab berkaitan dengan tazkiyatun nafs, kitab-kitab berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan penyucian jiwa, para ulama kita mengingatkan tentang kesan buruk daripada melakukan perbuatan dosa. Kita ni bila melakukan dosa, dia punya kesan buruk taklah terlihat kan kepada wajah kita. Kita kalau lakukan dosa taklah tiba-tiba ada satu titik hitam kan dekat kita punya wajah. Kalau lakukan lagi satu dosa, ada lagi satu titik hitam kat pipi. Kesan dosa dia bukan macam gitu. Tapi kesan dosa datang dalam bentuk yang berlainan. Kita melakukan satu perbuatan dosa, hati kita semakin keras. Kita melakukan perbuatan dosa, hati kita semakin gelap. Kita melakukan perbuatan dosa, kan? Kadang-kadang kita dapati solat kita macam tak khusyuk. Bila baca Quran ataupun dengar Quran, kan rasa tidak tersentuh. Bila berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, susah untuk mengalirkan air mata. Kadang-kadang itu merupakan kesan buruk daripada perbuatan dosa yang dilakukan. Jadi dalam ayat ini, especially yang tengah-tengah tu, larangan untuk mencampakkan diri ke dalam kebinasaan, dia boleh datang dalam pelbagai bentuk. Jadi perkara-perkara yang boleh memudaratkan kesihatan kita, itu dilarang oleh Allah. Perkara-perkara yang kalau kita lakukan boleh mencederakan badan kita, itu pun dilarang. Perkara-perkara maksiat kalau kita lakukan boleh memberikan kemudaratan kepada kita daripada sudut agama, daripada sudut akhlak, daripada sudut spiritual kita, maka itu juga dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalil yang kedua yang saya nak kongsi pada pagi hari ini berkaitan dengan prinsip mencegah adalah lebih baik daripada mengubati adalah hadis yang diriwayatkan sekali lagi oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Hadis yang mana intipatinya adalah berkaitan larangan keluar daripada tempat yang berlaku ta'un dan larangan memasuki tempat yang berlaku ta'un. Bila tahun lepas kan, bila berlaku wabak ni dah menular kan, kita terdengarlah hadis-hadis Nabi SAW berkaitan dengan wabak, berkaitan dengan ta'un, dan salah satunya adalah hadis inilah, hadis berkaitan dengan larangan keluar daripada tempat yang berlaku ta'un. Apa hadisnya? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, "Idza sami'tum bit-ta'un bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha." Hadis yang pendek. Maksud daripada hadis ini adalah jika kamu mendengar ta'un berlaku di satu tempat, janganlah memasuki tempat tersebut. Dan jika wabak berlaku di tempat kamu berada, maka janganlah keluar daripadanya.
Ini hadis biasa kita dengar, especially pada tahun lepas kan, pada permulaan bila wabak mula menular. Nabi SAW larang kita daripada melakukan dua perkara. Dalam hadis ini, Nabi SAW mengatakan kalau ada sebahagian tempat terkena wabak, terkena taun, jangan pergi kat tempat tu. Kalau negara kita belum ada kes kan, berkaitan dengan wabak, tapi kita terdengar ada satu tempat tu, ada satu negara dah banyak dah berlaku kes kan, berkaitan dengan wabak ataupun taun, jangan pergi kat tempat tu. Kenapa tak boleh? Apa hikmahnya? Adalah kerana takut-takut kita kalau pergi kat sana, kita yang baik-baik sihat, tempat kita tak ada apa-apa, tempat kita tak ada wabak, tak ada taun, tapi disebabkan kita travel, pergi ke tempat tersebut, kita pula dijangkiti dengan wabak ataupun taun. Maka dilarang oleh Nabi SAW. Ini termasuk dalam preventive measure. Ini termasuk dalam mengambil langkah-langkah pencegahan. Sama juga kata Rasul SAW, kalau kita berada kat satu kawasan, satu negara, satu tempat yang mana wabak telah pun menular dekat tempat kita, sedangkan wabak belum lagi menular dekat tempat orang lain, dekat negara lain, jangan kita pula yang travel pergi ke tempat orang lain tu yang tak ada kes, wabak, tapi disebabkan kita pergi kat sana kan, wabak mula menular dekat tempat tu. Maka dilarang juga oleh Nabi SAW. Jadi apakah pengajaran-pengajaran yang penting yang boleh kita lihat daripada hadis ini? Jadi hadis ini dia mengajarkan kepada kita tentang larangan memasuki satu tempat yang dilanda penyakit taun. Ini termasuk dalam mengambil langkah-langkah pencegahan daripada ditimpa penyakit, sebagaimana yang kita kongsi tadi. Kita dilarang pergi ke satu tempat yang dilanda penyakit taun ataupun yang dilanda wabak. Dilarang oleh Nabi SAW. Itu pengajaran yang pertama yang sebagaimana yang kita jelaskan tadi. Yang kedua, Nabi SAW juga larang kita daripada meninggalkan satu tempat yang dilanda penyakit taun dengan niat semata-mata melarikan diri daripada penyakit tersebut dan tanpa memiliki alasan yang kukuh menurut syariat. Jadi kalau kita berada kat satu kawasan yang terkena taun, kalau kita berada kat satu kawasan yang terkena wabak, kita dilarang untuk meninggalkan kawasan tu. Melainkan kalau ada alasan yang kukuh. Itu yang disebutkan oleh para alim ulama kita. Jadi kita lihat dalam hadis tadi sebenarnya mengandungi pengajaran tentang kepentingan mengambil langkah-langkah pencegahan. Kan saya masih teringat bila wabak COVID-19 ni mula-mula menular. Kadang-kadang saya baca apakah garis panduan yang diberikan oleh para alim ulama kita. Bila wabak COVID-19 mula-mula menular, antara pesanan yang saya masih ingat lagi diberikan oleh sebahagian di kalangan ulama adalah agar kita ramai-ramai untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Satu pengajaran bagi umat manusia. Kan? Jadi kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Penularan wabak ni dia bukanlah untuk kita bergembira. Dia bukan untuk kita terus dalam melakukan kemaksiatan. Barangkali bagi sebahagian, wabak berlaku ke wabak tak berlaku ke, dia sama je. Sebelum wabak menular, dia pun dah bergelumang dalam kemaksiatan
bila wabak menular, dia pun masih bergelumang dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. And that should not be the way. Kan? Penularan wabak ni kata para ulama adalah merupakan satu-satu benda adab-adab kita bila menghadapi wabak. Salah satunya adalah dengan meminta ampun kepada Allah. Salah satunya adalah dengan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya juga adalah dengan kita banyak berselawat ke atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berselawat ke atas Rasul sallallahu alaihi wasallam ada banyak kelebihannya. Salah satunya adalah dia boleh menghilangkan rasa kerisauan. Itu yang sebagaimana disebutkan oleh sebahagian daripada kalangan para alim ulama kita. Jadi hadis ni dia menunjukkan tentang kepentingan kita mengambil langkah-langkah pencegahan, especially dalam keadaan wabak ini. Pengajaran yang terakhir yang boleh kita raih daripada hadis tadi adalah kepentingan mengambil langkah pencegahan termasuk dalam ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang ajar kita. Nabi yang ajar kalau ada satu tempat yang ada wabak, jangan pergi kat tempat tu. Apa the main message kat situ? Apa message utama? Message utamanya adalah tentang kepentingan mengambil langkah pencegahan. Itu yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dapat kita simpulkan, mengambil langkah pencegahan ini termasuk bukan sahaja dalam ajaran Al-Quran, tapi termasuk juga dalam ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia compatible, dia selari dengan ajaran Islam. Dalil yang ketiga yang juga terakhir yang kita nak kongsi pada pagi hari ini adalah hadis berkaitan larangan mencampurkan haiwan yang sakit dan haiwan yang sihat. Sekali lagi, hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ada sepotong hadis yang pendek. Hadisnya berbunyi, La yuridanna mumridun ala musih. Yang artinya, janganlah unta yang sakit dicampurkan dengan yang sihat. Dilarang oleh baginda kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada haiwan yang sakit, jangan kita campurkan dia dengan haiwan yang sihat. Walaupun dalam hadis tadi sebut tentang unta. Tapi ini applies to semua binatang. Kalau ada binatang yang sakit, tak kisahlah ada unta ke ataupun binatang-binatang yang lain, kalau boleh pemiliknya tu janganlah dicampur adukkan antara yang sakit dengan yang sihat. Takut-takut yang sihat tu dia baik-baik dia sihat, tapi disebabkan dia mingle lah ataupun dia come in close contact dengan haiwan yang sakit, dia pula jadi sakit. Dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi preventive measures ni, mengambil langkah-langkah pencegahan, dia bukan sahaja untuk manusia. Dia adalah untuk seluruh alam. Hatta haiwan. Nabi SAW bukan sahaja mengajarkan kita melakukan kebaikan terhadap manusia. Tapi Nabi SAW juga perintahkan kita melakukan kebaikan terhadap golongan haiwan. Itu juga merupakan termasuk dalam ajaran Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus kamu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi sekalian alam. Dan termasuk dalam pengertian alam adalah golongan haiwan, golongan binatang. Apakah pengajaran-pengajaran yang penting yang boleh kita keluarkan daripada hadis yang pendek ini? Pertama sekali, hadis ini menunjukkan tentang larangan mencampurkan antara haiwan yang sakit dengan haiwan yang sihat. Jadi mereka-mereka yang memiliki binatang, yang pelihara binatang, kan kalau ada binatang yang sakit, jangan dicampurkan dengan binatang yang sihat. Dan hadis ini juga menunjukkan tentang larangan daripada melakukan perkara yang boleh membawa kepada kemudaratan. Kita melakukan satu benda yang boleh mudaratkan haiwan kita.
dilarang oleh Nabi SAW. Sebab tu kata para ulama kita, para ulama syariah kita, antara tujuan utama di sebalik ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Quran, yang terkandung dalam sunnah Rasul SAW adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Itu merupakan maqasid. Itu merupakan tujuan yang tertinggi di sebalik ajaran Islam, sama ada dalam bentuk perintah atau larangan. Dia punya tujuan utama adalah untuk meraih kemaslahatan. Kemaslahatan bagi siapa? Kemaslahatan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Dan menolak kemudaratan. Sebab tu kita lihat dalam Islam ada kaedah-kaedah fiqh yang berbunyi sebagai contoh, la darar wa la dirar. Ad-dararu yuzal. Kemudaratan hendaklah dihilangkan. Tak boleh nak mudaratkan diri sendiri, tak boleh nak mudaratkan orang lain. Itu adalah salah satu intipati ajaran Islam. Jadi mana-mana pendapat, mana-mana fatwa yang dikeluarkan, tak kisahlah kat negeri mana, yang mana fatwa tersebut membawa kepada satu mafsadah, membawa kepada satu kemudaratan yang besar, para ulama yang keluarkan fatwa tersebut, dia kena review balik tentang kesesuaian fatwa tu. Kerana fatwa tidak sepatutnya memberikan kemudaratan kepada masyarakat. Kalau fatwa memberikan kemudaratan kepada masyarakat, maka para mufti dan para ulama perlu mengulang balik. Dia lihat semula, kaji semula masalah tersebut. What went wrong? Sampai dia boleh membawa kepada satu mafsadah, sampai dia boleh membawa kepada satu kemudaratan. Larangan daripada melakukan perkara yang boleh membawa kepada kemudaratan. Pengajaran yang terakhir yang boleh kita keluarkan daripada hadis yang ketiga tadi adalah larangan ini termasuk dalam usaha mengambil langkah pencegahan daripada ditimpa penyakit. Larangan ini yang kita maksudkan adalah larangan campur aduk antara haiwan yang haiwan yang sakit dengan haiwan yang sihat. Dia termasuk dalam mengambil preventive measures. Termasuk dalam mengambil langkah-langkah pencegahan. Walaupun pada pagi hari ini saya kongsi cuma 3 hadis sahaja yang ada kaitan dengan prinsip mencegah tu adalah lebih baik daripada mengubati, tapi sebenarnya ada banyak hadis-hadis yang lain yang kita tak kongsi. Antum barangkali pernah dengar hadis Nabi SAW. Nabi SAW perintahkan ataupun ajarkan kepada umat Islam untuk makan 7 butir kurma ajwa pada waktu pagi hari. Dan salah satu hikmahnya adalah untuk memelihara diri daripada racun atau memelihara diri daripada terkena sihir. Diajarkan oleh Rasul SAW. Jadi kalau kita lihat dalam doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, ada banyak doa yang mana kita minta perlindungan kepada Allah. Ini semua termasuk dalam preventive measures. Kita sebelum tidur, kita baca dulu ayat Quran. Dan kita belajar adab tentang tidur. Sebelum kita tidur, kita baca ayat kursi. Kita baca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dengan An-Nas. Kita baca doa tidur. Dan bila kita lihat, cek balik, Ustaz, kenapa baca ayat kursi, Ustaz? Bila kita cek balik dalam hadis Rasul SAW, antara kelebihan ayat kursi ni kalau kita baca sebelum tidur, adalah dia ni macam seolah-olah Allah akan protect kita. Allah akan pelihara kita, benteng kita daripada kejahatan. Bila kita keluar rumah, kita pun baca doa, kita baca zikir. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwwata illa billah. Dengan nama Allah aku bertawakal. Aku bertawakal kepada Allah. Tiada daya dan upaya, tiada daya dan kekuatan
melainkan daya dan kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita cek balik dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah kelebihan kalau orang tu baca doa ni ataupun zikir ni ketika mana dia keluar daripada rumah? Antara kelebihannya, antara keutamaannya adalah akan dipelihara. Dalam hadis ada disebutkan yang syaitan akan berkata, tak ada ruang, tak ada peluang untuk mereka untuk ganggu orang ni. Kerana orang ini telah meletakkan pergantungannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masuk toilet pun kita baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kita minta kepada Allah, kita berlindung kepada Allah daripada syaitan. Sama ada syaitan lelaki ataupun syaitan wanita. Jadi in terms of zikir, in terms of doa harian yang kita baca, kalau kita perhatikan betul-betul, banyak kita sebenarnya minta perlindungan kepada Allah daripada kejahatan, daripada menimpa kita. Dan ini semua termasuk dalam preventive measures. Apa saja yang boleh memberikan kemudaratan kepada kita, Islam ajarkan kita untuk menjauhkan diri daripada perkara tersebut. Jadi sebenarnya banyak lagi lah hadis yang ada kaitan dengan mengambil langkah-langkah pencegahan. Cuma pada pagi hari ini saya cuma kongsi 3 sahaja. Kan? Jadi sebagai kesimpulan pada sesi kita untuk hari ini ataupun pagi hari ini, kita nak simpulkan yang prinsip mencegah adalah lebih baik daripada mengubati adalah sebuah prinsip yang selari dengan ajaran Islam. Prevention is better than cure. Kan? Mencegah lebih baik daripada mengubati. Prinsip ini selari dengan ajaran Islam, selari dengan ajaran Al-Quran, selari dengan ajaran sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak sangat dalil. Jadi, apakah dalil-dalil yang telah kita kongsikan pada pagi hari ini? Pada pagi hari ini, sebagai kesimpulan, kita ada kongsi tiga dalil. Ketiga-tiga dalil ini adalah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dalil yang pertama adalah berkaitan melarikan diri daripada penyakit kusta. Sebagaimana kita dah kongsikan dah. Nabi perintahkan kita untuk melarikan diri daripada penyakit kusta. Sebagaimana kita melarikan diri daripada singa. Walaupun dalam hadis sebut specifically penyakit kusta, tapi kata para ulama, it applies to all type of penyakit yang ada possibility berjangkit. Hendaklah kita mengambil langkah-langkah pencegahan daripada dijangkiti penyakit tersebut. Dan ini termasuk dalam sunnah. Ini termasuk dalam ajaran Nabi SAW. Yang kedua, hadis juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis berkaitan larangan keluar daripada tempat yang berlaku ta'un. Dan larangan memasuki tempat yang berlaku ta'un. Sebagai negara terkena ta'un, negara kita tak kena ta'un, jangan kita pergi negara tersebut. Ataupun negara kita terkena wabak, negara orang lain tak terkena wabak, jangan kita keluar pula daripada negara kita. Pergi ke tempat-tempat yang tidak terkena wabak. Dan ini semua termasuk dalam mengambil langkah-langkah pencegahan. Mencegah penularan wabak. Mencegah penularan penyakit. Hadis yang ketiga yang kita kongsi pada pagi hari ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sekali lagi. Berkaitan larangan mencampurkan antara haiwan yang sakit dengan haiwan yang sihat. Dilarang oleh Nabi SAW. Takut-takut haiwan yang sihat tu menjadi sakit. Disebabkan bercampur dengan haiwan yang sakit ni. Jadi ini merupakan di antara tiga dalil yang menunjukkan yang prinsip mencegah adalah lebih baik daripada mengubati. Itu adalah selari dengan ajaran Islam. Tapi Ustaz, dalam hadis tak sebut pasal pakai mask, pakai pelitup. Tapi Ustaz, dalam hadis tak sebut, contohlah, kena ambil vaksin. Kita katakan memang tak sebut. Tapi prinsipnya ada disebutkan. Kan?
Dia punya prinsip tu apa? The main prinsipnya adalah mengambil kepentingan, mengambil langkah-langkah pencegahan. Itu adalah lebih baik daripada merawati. Itu sebenarnya the main message yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun bentuk-bentuk langkah-langkah pencegahan itu dia boleh berubah. Kan? Daripada satu zaman ke zaman yang lain. Cuma dia punya main message dia tak berubah. Message utama disebutkan tentang kepentingan mengambil langkah-langkah pencegahan. Jadi itulah yang saya nak kongsikan pada pagi hari ini. Pagi hari ini kita fokuskan tentang perbincangan tentang the importance ataupun kepentingan mengambil langkah-langkah pencegahan. Kita sentuh tentang prinsip mencegah adalah lebih baik daripada mengubati. InsyaAllah pada sesi yang akan datang, kita akan kongsi dengan antum jawapan bagi soalan yang ke-15. Itu merupakan topik perbincangan kita pada sesi yang akan datang. Kalau sekiranya ada kebenaran dalam apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini, itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya ada kekurangan, ada kesilapan, ada kesalahan dalam penyampaian saya pada pagi hari ini, itu datang daripada diri saya sendiri. Saya minta ampun kepada Allah dan saya bertaubat kepadanya. Kita tutup pengajian kita pada pagi hari ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton sekalian, kami mengajak anda untuk bersama kami dalam usaha mengumpulkan dana infak infrastruktur Masjid Ar-Raudhah dengan kemudahan yang tertera. Saya mendoakan semoga para penderma sentiasa diluaskan rezeki dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Amin ya rabbal alamin.